Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid semua tentang mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6 dalam topik pengatur caraan. Jadinya, murid-murid sekalian, apakah perkara yang murid-murid semua akan belajar pada hari ini? Ada 3 perkara ya pada hari ini yang murid-murid akan belajar. Yang pertama, murid akan kenal pasti apakah perbezaan yang ada dalam carta dalam aliran pilihan tunggal. Okey, seterusnya murid akan bersama-sama dengan cikgu untuk menulis algoritma, seterusnya sudut serta carta alih bagi aliran pilihan tunggal, dan yang terakhir murid akan menulis algoritma, sudut dan juga carta alih berdasarkan situasi yang cikgu sediakan. Baik, murid-murid semua, kita lihat pada paparan ini. Baik, ini adalah paparan nombor 1 dan ini adalah paparan nombor 2. Dapatkah murid-murid beritahu cikgu perbezaan yang ada dalam dua gambar ini? Betul. Perbezaan yang ada dalam dua gambar ini adalah gambar nombor 1, dia bersifat terus saja. Okay? Dari atas sampai ke bawah, dia terus saja. Walau bagaimanapun, dalam rajah nombor 2, dia ada perbezaan bentuk dan juga arah yang ada dalam carta ini. Apakah bentuk yang berbeza dalam carta yang ini? Betul, ada bentuk seperti diamond. Diamond ini. So, jadinya, jika kita ingat semula, diamond ini berfungsi sebagai pilihan. Dan jika kita lihat, dia ada pergerakan anak panah ke sebelah kanan. Okey, dan ada masuk kotak sebelum dia masuk balik ke dalam kotak yang seterusnya ini. Baik, murid-murid sekalian, kita lihat kepada situasi yang ada dalam gambar ini. Baik, kita lihat ya, kalau kita tengok pada contoh 2, ia lihat pada pilihan tunggal. Pilihan tunggal ini berlaku apabila dalam situasi tertentu, okay, ada situasi tertentu yang menyebabkan kita tak boleh buat aktiviti yang kita dah rancang. Sebagai contoh kat sini, apakah situasi yang mungkin berlaku? Baik, jika kita lihat pada perkataan yang dimerahkan ini, adakah murid-murid dapat kenal pasti situasi yang mungkin akan berlaku dalam aktiviti majlis sambutan hari jadi ini? Betul. Situasi yang mungkin akan berlaku dalam aktiviti dalam majlis hari jadi ini adalah situasi apabila pembekal belon tidak dapat membekalkan belon dalam majlis. Maksudnya di situ, apa yang berlaku jika belon tidak dapat dibekalkan masa dalam majlis ini. Jadinya apa yang kita kena buat, penulisan sudut kod akan menunjukkan isyarat pada pilihan tunggal pada pengaturcaraan permainan belon. Baik, kita lihat kepada situasi ini. Okay. Baik, kita lihat pada situasi, Siti akan mengadakan majlis hari jadi di rumah dia. Okey, permainan ni meniup belon, merebut kerusi telah disediakan. Bilangan jemputan 25 orang. Baik, ini adalah situasi. Jadinya kita kena fahamkan betul-betul. Jadinya kita lihat kepada atur cara. Baik, jika kita ingat balik, atur cara ini sama dengan apa? Atur cara ini sama dengan apa? Adakah murid boleh beritahu cikgu apakah persamaan atur cara dengan apakah persamaan atur cara tersebut? Betul, atur cara ni dia sama macam algoritma. Jadinya dia ada senarai aktiviti yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini atur cara dia 4 petang, ketibaan tetamu, 4:30, ucapan selamat
datang, seterusnya nyanyian dan pemberian cek, astagfirullahalazim. Nyanyian dan pemberian hadiah, upacara memotong kek, permainan meniup belon, cabutan bertuah dan majlis pun berakhir. Tapi murid-murid kena ingat, kalau kita menulis algoritma, kita tak perlu ada 4 petang ini semua. Jadinya kalau kita nak menulis algoritma, sekejap ni, cikgu cuba. Jika kita nak tulis algoritma, dia terus saja tulis ketibaan tetamu dan rakan-rakan. Ketibaan tetamu dan rakan-rakan. Baik, ini algoritma ya murid-murid. Dia algoritma, kita tak perlu nak letak hari, tak perlu letak masa, tak perlu letak maklumat yang lain-lain tu. Dia hanya ambil kenyataan saja. Contoh nombor 2, ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang. Baik, seterusnya nyanyian. Baik, pada murid yang sedang menonton video ini, cikgu mahu murid-murid semua sediakan alat tulis dan tulis sekali ya. Tulis sekali algoritma, sudukut dan juga carta alih bersama-sama dengan cikgu supaya murid lebih faham apabila murid-murid melakukan aktiviti ini bersama-sama ya. Pemberian hadiah. Baik, nombor 4, ucapan upacara memotong kek. Upacara memotong kek. Permainan meniup belon. Meniup belon. Cabutan bertuah. Dan yang terakhir ialah majlis berakhir. Baik, ini adalah algoritma. Mungkin ada murid-murid akan tanya, cikgu, boleh ke saya letak dot-dot kat situ? Boleh, tak ada masalah. Kenapa majlis? Majlis. Baik, nak letak dot boleh supaya sebagai tanda kepada setiap aktiviti yang disenaraikan. Baik, ini adalah contoh algoritma. Baik, seterusnya kita ingat semula apabila kita dah selesai algoritma, apakah aktiviti yang kita kena buat yang kedua? Betul, kita akan membuat sudukut. Baik, kita kena buat sudukut. Jadinya murid-murid sekalian, apabila sudukut, ini adalah algoritma. Apabila sudukut, kita lihat kita nak buat pilihan tunggal pada atau cara permainan meniup belon. Maksudnya di sini situasi yang kita lihat tadi ialah pembekal tidak dapat membekalkan belon. Jadinya dalam senarai ini, yang mana yang kita boleh buat pilihan tunggal? Bolehkah murid-murid beritahu cikgu? Ya, betul. Kita akan membuat pilihan situasi tersebut pada permainan meniup belon. Jadinya murid-murid sekalian, apabila kita menulis sudukut, contohnya seperti yang di bawah ini, kita kena ingat balik apakah perkara yang kita kena letak pada awal dan pada akhir sudukut tersebut. Betul, kita perlu meletak perkataan mula pada awalnya dan kita akan letak perkataan tamat pada akhir senarai sudukut yang kita buat. Jadinya murid-murid sekalian, macam mana kita hendak membuat sudukut? Baik, kalau kita hendak membuat sudukut, kita kena lihat di sini aktiviti-aktivitinya. Ada aktiviti. Dia bila kita membuat sudukut ni, kita kena beritahu aktiviti tersebut satu-satu. Kita tidak boleh buat ada menggunakan kata hubung kecuali kita menggunakan ada kata nama. Contoh macam ini, ketibaan tetamu dan rakan-rakan. Maksudnya di sini ini adalah kata nama. Kata nama yang menunjukkan orang, orang iaitu tetamu dan rakan-rakan. Jadinya ini adalah satu aktiviti. Kita tidak boleh pecah. Kita boleh pecahkan tapi rugi masa lah. Jadinya kita cuba lihat mana aktiviti. Manakah dia aktiviti? Baik, ini adalah satu aktiviti. Baik, boleh tak cikgu conteng?
Oh, tak boleh. Baik, ini adalah satu aktiviti. Baik, ini adalah satu aktiviti. Baik, cuba kita lihat di sini. Menyanyi dan juga pemberian kek. Ada berapa aktiviti? Betul, ada dua aktiviti. Jadinya yang ini kita akan kita akan buat dua. Okey, kita akan buat dua. Okey. Baik, seterusnya upacara memotong kek. Satu, permainan meniup belon. Satu, cabutan bertuah. Satu, dan majlis berakhir juga satu. Maksudnya di sini kita kena buat senarai semula. Tapi murid-murid kena ingat, kita akan bagi situasi di sini. Situasi pada permainan meniup belon. Jadinya macam mana kita hendak menulis algoritma, menulis pseudocode. Baik, kita lihat ya di sini. Baik, murid-murid, kita buat bersama-sama macam mana kita hendak menulis pseudocode. Baik, pseudocode. Baik, yang nombor satu, apa dia kita tulis? Betul, perkataan mula. Nombor dua, okey, sama. Okey, kalau mudah kita just copy saja, boleh tak copy? Tak apa. Tak seronok kalau kita copy. Jadinya cikgu tulis semula ketibaan tetamu dan rakan-rakan. Okey. Baik. Cikgu suka menulis macam ini sebab kenapa? Sebab cikgu faham murid semua menulis sama-sama. Jadinya kenapa cikgu perlu copy paste? Jadinya cikgu just tulis semula supaya kita buat bersama-sama. Baik, ini untuk aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang keempat, nyanyian. Mungkin murid-murid boleh tambah nyanyian lagu selamat hari jadi, janganlah hari raya pula. Seterusnya, memotong. Okey, memotong kek. Memotong kek apa? Memotong kek hari jadi. Seterusnya, nombor 6, permainan meniup meniup belon. Jadinya di sini dia ada situasi. Di sinilah yang cikgu cakap tadi. Okey. Yang ini kita kena ubah. Selepas memotong kek kita kena ubah jika ada belon. Okey. Jika ada belon, okey. Apa kita buat? Kita kena buat. Okey. Mulakan meniup belon. Okey. Pemberian. Okey. Oh, nyanyian dan pemberian. Okey, cikgu terlepas pandang yang ni. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana beritahu cikgu. Yang ini yang kedua ni cikgu tak buat. Okey. Pemberian. Okey. Pemberian hadiah. Lepas tu nombor 6. Ini nombor 7. Inilah dia. Inilah dia pilihan. Jika ada belon, kita akan mulakan aktiviti meniup belon. Okey, cikgu padam balik. Ini nombor warna merah. Cikgu cuba buat merah. Oh, tak boleh ya. Tak apa. Okey, tak apa. Ini adalah pilihan. Dan yang ke-8, cabutan bertuah. 9, majlis berakhir. Jadi murid-murid, jika kamu lihat dalam senarai pseudocode ni, adakah senarai ini telah lengkap? Betul. Senarai ini belum lengkap kerana kita tak ada nombor 10 iaitu tamat. Jadi murid-murid sekalian, jika kita lihat dari sini, dia dari algoritma kita akan pergi pada pseudocode. Sebab dari pseudocode ni dia akan membuat pengaturcaraan yang kita asingkan mengikut kata
kerja, perkataan ataupun perbuatan. Jikanya kita lihat ini perbuatan, 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 perbuatan. Maksudnya setiap satu daripada senarai itu menunjukkan perbuatan. Kita tak boleh nyatakan dalam sudut kod tu ada dua perbuatan dalam satu baris. Kita kena pisah-pisahkan dia. Jadi macam ini. Jadinya kalau kita lihat apakah perbezaan senarai dalam algoritma dan juga senarai dalam sudut kod. Betul. Senarai dan sudut kod akan jadi lebih panjang berbanding algoritma sebab kita pecahkan ikut kata kerja yang pertama dan seterusnya kita ada tambahan pada awal dan akhir iaitu perkataan mula dan tamat. Baik, murid-murid sekalian, bagaimana pula kita hendak membuat carta alir? Baik, macam mana kita nak buat carta alir? Jadinya cikgu nak minta maaf awal-awal sebab yang ini agak sukar. Sebab bila cikgu nak menulis ni kan agak susah sikit, tapi tak apa, cikgu cuba nak bantu kamu. Baik, kita buat dulu. Baik, murid-murid semua, cikgu harap murid-murid semua masih memegang alat tulis. Sebab kenapa? Sebab kita nak membuat carta alik pula. Baik murid-murid sekalian, kita masukkan dulu macam cikgu kena ni lah, cikgu kena tulis dulu mula. Okey. Seterusnya, dia bergerak-gerak, dia jadi mana-mana ya. Tak apa, cikgu padam. So jadinya cikgu tulis saja. Baik. Untuk buat carta alik, kita buat perkataan mula. Baik. Mula. Baik, perkataan mula. Terusnya. Okey, baik. Murid-murid semua, kalau kita lihat di sini. Baik, kalau kita lihat di sini, apakah bentuk untuk senarai carta alik ini? Betul, kita akan buat, kalau mula kita kena buat apa? Bentuk apa? Ya, betul, kita akan buat bentuk bujur. Seterusnya, ketibaan tetamu dan rakan. Baik. Bentuk yang kedua pula kita akan buat bentuk kotak, ya. Tapi kena ingat bila buat ni mesti ada anak panah, ya. Mesti ada anak panah. Kalau tak ada anak panah, dia tidak menunjukkan satu aliran. Baik. Seterusnya, apakah aktiviti yang kita kena buat? Apakah aktiviti hari jadi? Seterusnya, ucapan selamat datang. Baik, masih sama menggunakan kotak sebagai simbol, buat anak panah. Baik, seterusnya apakah aktiviti dia? Nyanyian lagu Selamat Hari Jadi. Jadi buat kotak juga, buat anak panah. Nanti murid-murid semua jangan ikut macam cikgu, okey? Kamu buat betul-betul, buat bujur betul-betul, buat kotak betul-betul, pakai pembaris. Sebab cikgu sekarang pakai monitor, kalau letak pembaris rosak nanti, okey? Sebab cikgu punya drawing pad belum sampai lagi. InsyaAllah doakan cepat sampai supaya mudah cikgu nak mengajar kamu. Baik, kita dah ada aktiviti yang ketiga. Seterusnya aktiviti yang keempat adalah pemberian hadiah. Okey, pemberian hadiah. Sama, buat kotak. Mesti ada anak panah. Selepas pemberian hadiah,
Baik, selepas pemberian hadiah, memotong kek hari jadi. Baik, memotong baik, yang keenam. Selepas memotong kek hari jadi, cuba kita lihat. Ini dia situasi dia. Jadinya, murid-murid sekalian, ingat balik jika kita kena ada pilihan. Jika kita kena ada pilihan, apakah bentuk yang kita akan gunakan? Betul, kita akan menggunakan bentuk diamond, ya. Jika kita tulis terus, jika ada balon. Jika ada balon. Jika ada balon. Baik, jika ada balon, kita buat terus diamond. Okay, diamond tersebut turun bawah sama. Jadinya ada dua pilihan. Okey. Yang ini untuk apa, yang ini untuk apa? Baik, kalau kita gerakkan ke sebelah kiri, okey, kalau kita gerakkan ke sebelah kiri atau kanan, jadi nanti ada dua pilihan. So kalau macam ini kita ambil situasi sebelah kanan lah. Kalau di kanan, apakah perkataan dia? Ya, okey. Jika ada, apa yang kita boleh buat? Okey, apa yang kita boleh buat? Memulakan mula meniup belon. Okey, mula meniup belon. Baik, sama buat kotak juga. Yang bawah, jika tiada. Jika tiada, dia teruslah. Okey, jika tiada, dia teruslah. Ini yang ada pilihan. Bila ada pilihan, dia akan gerak ke tepi. Okey. Baik, maaf dia bergerak. So, jadinya kat situ cabutan bertuah. Okey. Kenapa cikgu suka buat terus yang macam ini? Sebab ni lebih jelas. Sebab yang asal dia, alirannya tegak turun ke bawah. Tapi bila ada pilihan, kita buat dulu yang carta yang ke bawah dahulu, baru kita akan bergerakkan yang pilihan tadi. Baik, macam tadi yang ini, jika belon ada, okey, jika ada kita akan mulakan tiup belon dan seterus tu kita buat apa? Baik, sama aktiviti dia diikuti dengan cabutan bertuah. Jadinya kat sini murid-murid kena buat satu anak panah yang lain nak menunjukkan lepas tiup belon kita akan buat cabutan bertuah. Tapi kalau tak ada belon, kita terus buat cabutan bertuah. Selepas tu, apa yang berlaku? Baik, seterusnya selepas cabutan bertuah, majlis berakhir dan tamat. Majlis macam ini. Baik, dan yang terakhir ialah tamat. Baik, murid-murid sekalian, apakah bentuk dia kalau kita buat tamat? Betul, bujur lagi, ya. Jadinya murid-murid sekalian, jika kita lihat di sini, ini adalah bentuk carta alih pilihan. Okey. Jadinya kita lihat dia memang mengikut sudut. Okay. Ada 10 perkara kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Lepas tu pilihannya ada di sini. Buat diamond. Gerakkan ke cabutan bertuah. Jadinya ini adalah langkah-langkah macam mana kita hendak membuat algoritma. Seterusnya kita jadikan dia dalam bentuk sudut. Dan yang terakhir kita masukkan dalam bentuk carta alih. Baiklah murid-murid sekalian, kita dah selesai sesi pembelajaran bagi mata pelajaran TMK tahun 6. Cikgu pasti murid-murid semua berminat untuk membuat aktiviti ini. Dan cikgu suka nak ingatkan untuk aktiviti pengaturcaraan ini juga boleh diimplementkan. Boleh juga murid-murid tahun 5 gunakan untuk belajar RBT. Sebab dalam RBT tahun 5 ada aktiviti pengaturcaraan. Jadinya setakat itu saja perkongsian sesi pembelajaran kita. Jadinya cikgu harap semua dapat memanfaatkan ilmu pada hari ini. Jadinya kita tutup
majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asina insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.